ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ya Allah. Bukakanlah antara kami ini dengan kebenaran ya Allah. Wa anta khairul fatihin, dan kaulah sebaik-baik pembuka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertingkat-tingkat kita hari ini duk belajar daripada subuh sehinggalah sekarang. Cuma saya tak sempat nak join dalam kelab ini dengan beberapa pengisian tersebut sebab saya ada pengisian di luar lah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak ceritakan sedikit sebanyak tentang ciri wanita solehah yang sebut di dalam Quran. Banyak tuan-tuan. Antaranya, saya nak sebut hari ini bukan solehah yang biasa-biasa. Bahkan yang saya nak petik adalah solehah dari segi kalangan ahli syurga sendiri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman, Hurrum maqsuratin fil khiyam. Kan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hurum maqsurat. Ya Allah, lebarnya mata dia. Maknanya cantiknya bidadari ataupun cantiknya wanita syurga itu cantik. Maqsuratun fil khiyam, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, dia orang tu duduk diam-diam tak nak dilihat oleh orang ramai. Ini wanita syurga tuan-tuan, orang dalam syurga. Maka inilah yang namanya, pertamanya namanya perempuan yang ada ciri-ciri solehahnya, kata para ulama. Kadang-kadang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah saja bagi kita rasa berat buat sesuatu supaya kita ni tak dapat syurga paling tinggi. Sebab kita sendiri yang kadang-kadang selalu tolak hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat maksiat tuan-tuan, kemudian Allah beri kita miskin. Kita sakiti hati isteri kita tuan-tuan. Tiba-tiba Allah beri kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam kenderaan. Kita sakiti ibu bapa kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tak benarkan ketenangan kita dalam hati. Tak berikan ketenangan dalam hati. Pergi mana-mana rasa macam semua tak kena tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebenarnya akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alam ini ataupun kita panggil clue ataupun panggilan sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, beri kesusahan, beri kemiskinan, beri rasa tak tenang. Yang sebenarnya Allah nak buat untuk selamatkan kita itu, kata Allah, meh bertaut balik, meh datang balik, meh peluk balik dengan aku, kata Allah. Begitulah seolah-olahnya dengan Allah itu, maka kita tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah, sedih tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu rasa sedih tu Allah bagi, tapi tak nak kembali pada Allah. Tahu susah tu Allah beri, tapi kita tak rasa nak kembali pada Allah. Akhirnya Allah beratkan kita dengan amalan-amalan ahli syurga. Allah beratkan kita, Allah jauhkan kita daripada ciri-ciri wanita solehah syurga. Hurum maqsuratin fil khiyam, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya dahlah di beliau mereka itu sangat cantik. Bahkan satu ciri-cirinya adalah mereka itu sentiasa rasa malu nak dilihat orang ramai. Akhirnya Allah beratkan kita dengan amalan-amalan ahli syurga. Ada yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beratkan apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Perasan tak? Kalau sebelum zuhur dengan selepas zuhur tu ada Nabi SAW sebut, kalaulah sesiapa sahaja, tak ada pilihan tuan-tuan. Budak kecil, anak-anak, wanita, hamba, siapa pun yang solat sebelum zuhur dan selepas zuhur, qablahu wa ba'dahu arba'an, sebelum dan selepasnya 4 rakaat, maka kata Nabi SAW, wajib syurga untuk dia. Janji Allah, janji Nabi, wajib syurga dia. Tapi tuan-tuan, perasan tak? Kenapa kita rasa berat? Sedangkan kita ada niat tuan-tuan. Tengok orang solat 4 rakaat, rasa macam nak solat lah macam dia. Rasa ada tapi tak buat. Akhirnya Allah beratkan kita dengan amalan-amalan ahli syurga tuan-tuan. Sebab kita tolak mentah-mentah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Sayyidina Bilal. Tuan-tuan. Allah belum panggil, dia datang. Tengok Sayyidina Bilal ketika mana dicop ataupun Nabi SAW beri satu sertifikat, beri satu sijil pada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, kami dah dengar dah sertifikat tuan-tuan. Dah ada sijil dah. Kami dengar dah. Kau ni duduk dalam syurga dah. Confirm tapak kaki kau dalam syurga. Apa amalan kau wahai Bilal? Kata Nabi SAW. Maka apa kata Sayyidina Bilal? Aku solat selepas mana ambil wuduk. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kata ulama, solat yang Sayyidina Bilal buat, kata ulama, Sayyidina Bilal itu
solat yang Sayyidina Bilal buat adalah solat wuduk ataupun solat sunat mutlak, kata ulama. Maka apakah solat sunat mutlak itu? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, solat sunat mutlak itu adalah solat sunat yang saja-saja kita buat kerana rasa rindu pada Allah. Selesai. Datang-datang tiba-tiba ada rasa susah, ada rasa dalam hati tu macam nak bermaksiat, ada rasa macam aku ni langgar adab lah, langgar adab sebagai wanita soleh, langgar adab sebagai seorang lelaki sejati sebegitu. Tuan-tuan, kita bangun, kita solat 2 rakaat, tu namanya mutlak tuan-tuan. Solat yang paling baik adalah solat sunat mutlak, solat yang saja-saja kita bangun kerana rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita bangun dan solat Allahu Akbar, merintih, Tuhan, ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Begitulah Sayyidina Bilal buat sehingga diberikan satu sertifikat, satu sijil, satu syahadah kepada Sayyidina Bilal. Maka Bilal itu adalah digolongkan daripada kalangan ahli syurga walaupun masih ada di dunia. Sehingga percikan rasa kerinduan, tuan-tuan. Rasa kerinduan, percikan kerinduan Sayyidina Bilal itu Allah percikkan kepada keseluruhan orang yang dekat dengan dia. Sampai tahap bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal melaungkan azan sekali lagi setelah diminta oleh Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal tidak dapat meneruskan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Sampai situ tuan-tuan berhenti. Akhirnya kata ulama, ketika itu tangisan yang tak pernah terjadi dalam dunia terjadi ketika itu, iaitulah seluruh kota Mekah dan Madinah menangis kerana kerinduan yang terpercik daripada suaranya Bilal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, Allah beratkan kita untuk kita beramal dengan amalan yang senang. Amalan solat sunat 4 rakaat sebelum selepas. Amalan solat sunat kalau ada masalah. Allah beratkan kita tuan-tuan sebab Allah seolah-olah tak nak jemput kita duduk di syurga yang paling utama. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Sedangkan Allah dah jentik panggil banyak kali. Maka siapa yang tidak dijamin Allah beratkan orang tu untuk buat amalan tersebut. Bukan sebab Allah tak nak bagi buat, bukan sebab Allah tak bagi hamba tersebut masuk syurga, tak. Allah beratkan sikit sebab nak bagi rasa, nak buat sebab nak bagi rasa ujian berat mana cinta kita itu pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buktikan yang kau cintakan aku. Aku beratkan saja sebab kau tak nak terima panggilan aku saja beratkan benda tu. Kalau kau buat maknanya kau cuba juga meraih ataupun curi-curi jadikan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai satu cinta sejati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri wanita solehah itu tidak mahu dilihat orang yang banyak. Tak nak jadi perhatian orang. Trend zaman sekarang tuan-tuan. Pakai pakaian muslimah. Tapi duk selfie, duk masuk dalam Instagram, TikTok dengan caption yang pelik-pelik. Okey tak pakai purdah. Cantik tak kening dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nak nampak cantik di mata orang. Bukan nak nampak cantik di mata suami dan bukan nak nampak cantik yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga dia rasa takjub, dia rasa kagum dengan diri dia sendiri. Saya kok cantik sangat sih kata begitu kan. Cantik sangat saya ni rupanya dalam cermin. Kagum sendiri. Kerana rasa orang lain pandang dengan pandangan kecantikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tak boleh nak kagum dengan diri sendiri. Tapi kagum sebab merasa orang lain pandang kita begitu. Bukan sifat ciri-ciri wanita soleh. Bahkan bukan juga sifat lelaki yang sejati. Sama macam kisah Maryam kan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sayyidatina Maryam. Kenapa dia bersembunyi tuan-tuan? Sebab dia antara orang yang beriman pada ketika itu. Sebab apa antara lainnya tuan-tuan? Sebab Sayyidatina Maryam merupakan orang yang zaman itu paling cantik. Maka dia memilih untuk berkhalwat bersama dengan Allah, duk merintih dengan Allah je setiap hari. Kerjanya itu saja, berkhalwat. Maka berkhalwatnya itu antara lain adalah untuk menyembunyikan kecantikannya. Malu orang tengok dia. Sehingga akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia cuba sembunyikan ciri wanita solehah tuan-tuan, akhirnya Allah uji dia juga. Allah uji apa dengan Sayyidatina Maryam? Duk cantik sangat, Allah beri dia anak tanpa suami. Turun dia
Kata Allah turun jumpa penduduk tapi dalam keadaan tak boleh bercakap. Turun pula tak boleh bercakap pula, Allah tak benarkan bercakap. Berat sangat ujian tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan, perempuan rahmati Allah? Dia dah ada ciri yang solehah. Allah dah nampak dia sangat-sangat baik, maka Allah lebih rindu dia, maka Allah uji dia supaya dia lebih masuk ataupun dia lebih rapat dengan Allah ketika mana dalam syurga nanti. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dialah antara orang yang duduk dengan penghulu syurga, kerana Allah lah yang merinduinya, kerana dia duduk sahut cabaran ataupun ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kisah isteri Nabi Musa alaihi salam kan. Kisah isteri Nabi Musa itu berkahwin. Ada satu riwayat itu isteri Nabi Musa ataupun ketika itu belum berkahwin, duduk berdiri berdua. Adik-beradik berdiri dekat belakang penggembala kambing. Dia panggil belakang lah, tapi hakikat sebenarnya dia duduk jauh daripada penggembala kambing, jauh, duduk tunggu masa. Jadi isteri Nabi Musa ni tak tahulah antara adik ataupun kakaknya itu. Mereka duduk berdua, tak dijelaskan isterinya itu adik ataupun kakak, tak diceritakan dalam riwayat. Mereka berdua ni duduk diam saja, counting masa, kira-kira masa yang sesuai untuk diorang ni datang ambil air. Bila je nak selesai penggembala lelaki ni bagi minum air unta, bila pula kita nak ambil giliran. Maka diorang ni tak nak bercampur dengan mereka-mereka itu, dia duduk jauh, tengok daripada jauh. Sampailah Nabi Musa alaihi salam perasan. Datang Nabi Musa alaihi salam kepada mereka, maka kata Nabi Musa dalam Al-Quran, ma khatbukuma. Ada apa kalian ni? Kenapakah kalian ini? Kata mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tengok tuan-tuan kata-kata mereka. Qalata la naski hatta yasdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kata dua orang perempuan tersebut. Wahai Tuhan, wahai Nabi Musa, kami ini tak boleh nak bagi minuman ternak kami minum. Dan ayah kami ini dah sangat-sangat tua. Tuan-tuan, dalam Al-Quran digambarkan jawapannya hanya itu sahaja. Panjang tak jawapannya? Tak. Sangat sedikit. Dia sebut apa bila Nabi Musa tanya, ma khatbukuma, apa yang korang nak ni sebenarnya? Unta tak boleh minum ni. Ayah saya sakit. Tuan-tuan, kalau kita, tuan-tuan perempuan rahmati Allah, jawapan je tak ada apa-apa. Kenapa ni? Tak ada apa. Tapi tuan-tuan, masuk dalam WhatsApp berjela-jela lepas tu. Siap ada curhat hati, curahan hati kan? Di dalam medsos, dalam WhatsApp, dalam status. Padahal tadi jawab tak ada apa-apa, pakai emoji lagi. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua ini ciri-ciri wanita solehat. Tidak langsung melewe-lewe. Ini bahasa Johor. Melewe-lewe ni macam memanjang-manjangkan perbualan. Kami tak boleh minum, nak bagi minuman pada unta kami. Maka kami tak boleh nak bagi minuman pada unta kami sebab ayah kami sakit. Ayah kami dah tua. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman fitnah, zaman sekarang, ramai yang anggap muslimah ni seorang yang serius. Cakapnya sikit. Kadang-kadang tak tengok muka terus menerus masa berbual. Berbual pun bukan dengan senyuman yang berlebihan. Yang sampai orang ramai ini anggap orang sebegini orang yang sombong. Itu bukan sombong. Itu yang disebut perempuan siratal mustaqim. Perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Perempuan dan wanita yang istiqamah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Malah suami pun tak terkecuali begitu. Kalau dalam dunia ini sebegitu, suami dan isterinya sebegitu, maka sudah barang pasti setiap pasangan pasti akan rasa sangat-sangat dihargai. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah saya kata senyum tak benarkan, berbual tak benarkan. Tapi kita ummatan wasata, tak berlebih-lebihan dalam sesuatu perkara. Jangan juga kita anggap orang yang senyum, yang peramah itu tak solehah. Cuma kalau kita belik-belik kisah Al-Quran tentang wanita terbaik, wanita syurga, ciri-ciri wanita syurga itu, sifat bukan ciri, sifat-sifat orang syurga itu, maka rata-rata dalam Al-Quran semuanya menceritakan begitulah sifat mereka. Bahkan tiada pernah riwayat kisah Sayyidatina Khadijah yang popular dengan wataknya. Sayyidatina Khadijah itu tak pernah lagi diviralkan ataupun ada kisah je yang menceritakan bahawa dia ni wataknya Sayyidatina Khadijah ini sangat mesra.
Walaupun beliau itu usahawan, walaupun beliau itu pedagang, CEO sebuah syarikat yang sangat besar yang terlalu ramai pekerja bawahannya. Tak ada, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ciri-ciri wanita solehah antaranya. Susu tak ada. Bapa kami dah tua, kata dua wanita tadi. Adakah persoalannya dilarang wanita dan lelaki itu bertemu berbicara? Tak ada larangan, tuan-tuan. Adakah kena ada hijab ataupun kena ada halangan dinding di antara perempuan dan lelaki bila berucap? Tak ada, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kain rentang, kain kayu penutup wanita solat di belakang surau masjid, itu hanya berlaku selepas zaman Nabi SAW. Buktinya, ketika mana ada seorang perempuan, iaitulah anak Abu Lahab, jumpa pada Nabi SAW. Wahai Nabi, anak Abu Lahab ni jumpa Nabi, mengadu pada Nabi kerana dicela sebab jadi anak Abu Lahab. Begitu. Dia anak Abu Lahab, jumpa Nabi sebab nak mengadu pada Nabi SAW, wahai Nabi, aku ni dicela kerana aku ni anak Abu Lahab. Maka Nabi kata SAW, esok datanglah solat. Esok datang solat ya. Tapi solat bahagian paling depan sekali. Biar orang nak biar Nabi SAW ni nampak bila dia imam. Maka esoknya anak Abu Lahab tersebut perempuanlah, duduklah paling depan. Dan Nabi ketika itu, ketika habis solat, Nabi pusing, Nabi umumkan pada orang ramai ketika itu. Hai kaum muslimin, siapa yang mencela nasabku, bererti dia mencela aku, kata Nabi SAW. Sungguh, semua nasab akan terputus kecuali nasab Muhammad SAW. Maka ketika itu, tuan-tuan, Sayyidina Umar bangun. Siapa yang mencela nasabmu, bagi tahu aku, wahai Nabi. Maka Nabi kata SAW, duduk Umar, duduk. Tak apa. Wahai kaum muslimin, disambung kata Nabi SAW, itu ditunjukkan perempuan itu yang saya sebut tadi, buktinya ketika itu tidak ada halangan ataupun hijab ketika itu. Tak ada dinding, tak ada kayu menghalang, tak ada tirai, tuan-tuan. Wahai, kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang cela dia kerana ayah dia, sesungguhnya dia adalah dari keluarga aku, dan keluarga aku tidak akan terputus nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW. Sambil ketika itu Nabi duk tunjuk wanita yang dicela itu, iaitulah anak Abu Lahab, yang membuktikan tak ada hijab antara lelaki dan perempuan, yang ketika itu peristiwa itu berada di dalam Masjid Nabawi. Cuma ada jugalah kisah-kisah yang menggunakan hijab, iaitulah berlaku di rumah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab itu khusus untuk isteri-isteri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada isteri-isteri Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab gitulah, bertanyalah wara'ul hijab, kata Allah. Tanyalah dalam keadaan belakang hijab. Di balik hijab, di balik dinding, di balik langsir dan sebagainya. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau tengok sebab nuzul itu, disebabkan fitnah. Disebabkan berlaku ketika itu Talhah, yang nama sahabat itu Talhah, jatuh cinta kepada Sayyidatina Aisyah. Maknanya boleh tak terjatuh cinta? Boleh, tuan-tuan. Tapi jangan terlampau. Sebab tu Nabi SAW tunjukkan kaedah ini. Berlaku Talhah mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu turun ayat Allah satu perkara. Bila berlaku begitu, Allah pisahkan terus dengan dinding. Jangan jumpa. Itu kan asbab nuzul ayat Quran ini, tuan-tuan. Talhah cakap, Talhah duk sebut ketika itu, kalaulah Rasulullah wafat, maka sayalah yang akan kahwini Sayyidatina Aisyah. Turun surah Ahzab ni, tuan-tuan. Satu ayat tentang masalah hijab dan satu lagi ayat tentang tak boleh nikah dah dengan isteri-isteri Nabi selepas mana Nabi wafat SAW. Sebab apa? Kata ulama, sebab tak nak benarkan berlaku ataupun mengelakkan fitnah yang berlaku lebih besar selepas daripada Nabi wafat. Berkahwin dengan isteri Nabi, maka boleh berlaku fitnah yang besar lah, orang berebut-rebut dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi juga pernah suka seseorang. Iaitulah Sayyidatina Hafsah, isterinya sendiri. Tapi tuan-tuan yang dimulakan Allah, Nabi itu bukan suka dengan rasa sayang yang pernah kita rasa. Nabi itu suka kerana melihat susuk wanita yang independen, yang bukan bebas lah, yang sebab ketaatan dia. Ketaatan dia sangat hebat dan dia sangat berani, Sayyidatina Hafsah ini, yang akhirnya Allah suruh Nabi kahwin. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Tapi akhirnya bercerai pula. Cerai sebab apa, tuan-tuan yang dimulakan Allah? Sebab Hafsah ni dia terlampau
independen tadi tu lah saya sebut. Bukan bengkeng lah, dia macam independen. Semua benda dia nak buat sendiri. Sampai akhirnya beliau lah, Sayyidina Hafsah ketika itu, yang buat satu rancangan. Ini cerita kisah-kisah rumah tangga Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Hafsah itu membuat satu perancangan untuk macam bukan sabotaj Nabi lah. Dia cemburu. Cemburu ni biasa, tuan-tuan. Jadi tindakan cemburu itu biasa, sehingga Nabi mengajar supaya tidak cemburu yang melampau. Kerana cemburu yang melampau boleh menyebabkan satu fenomena perpisahan. Itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Cemburu boleh cerita tak? Boleh cerita. Cerita pada suami, bukan cerita pada orang lain. Sebaliknya Sayyidatina Hafsah ketika itu duk cerita kat orang lain. Nabi SAW duduk kat rumah Sayyidatina Zainab. Biasanya selepas asar itu, setiap hari Nabi akan pusing-pusing rumah isteri-isterinya. Maka ketika sampai di rumah Sayyidatina Zainab, Nabi duduk lama kat situ. Ketika itu Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah duduk berdua untuk tunggu Nabi SAW saja berbual gitu. Maka lama sangat duduk rumah Sayyidatina Zainab ketika itu. Maka mereka ni bertanya-tanya, rupanya Sayyidatina Zainab itu menghidangkan air madu kepada Nabi. Makanan yang berasaskan madu lah. Nabi ni suka sangat dengan madu. Jadi lama sikit lah duduk situ. Lama sikit je tuan-tuan, 1 minit, 2 minit lebih begitu. Akhirnya Nabi datang kepada mereka, cemburulah mereka berdua. Sayyidatina Aisyah cemburu, tuan-tuan. Tapi dia cakap terus dengan Nabi SAW. Aku cemburu, kenapa begini, kenapa. Yang akhirnya, Nabi itu bersumpah. Okey, lepas ni aku tak makan madu dah. Sampai begitulah rumah tangga. Lepas ni tak makan madu dah. Tapi bila cakap begitu, Allah pula tegur pada Nabi. Allah kata, madu tu baik. Kenapa tak nak makan madu? Maka Nabi batalkan sumpahnya. SAW. Tapi Sayyidatina Hafsah itu diam, rupanya memendam. Akhirnya ketika ada majlis ataupun ketika berkumpul isteri-isterinya semua sekali, Sayyidatina Hafsah melepaskan semuanya ketika itu. Bukan marahlah. Dia cerita, dia macam sebut tak puas hati dengan Nabi di depan orang ramai. Akhirnya Sayyidatina Hafsah itu diceraikan oleh Nabi SAW. Yang akhirnya selepas daripada itu, apa pengajaran tuan-tuan? Sayyidatina Hafsah belajar untuk diam. Diam. Yang diam itu menyebabkan malaikat Jibril alaihi salam turun. Diamnya itu merintih kembali pada Allah tentang kesalahan dia. Akhirnya malaikat turun, tuan-tuan. Rintihan yang betul-betul melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan suatu makhluk yang besar dan hebat, iaitulah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Turun malaikat memerintahkan Nabi SAW wujud semula Sayyidatina Hafsah. Itu wanita solehah, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata Sayyidatina Hafsah salah, tak. Cuma ketika itu Nabi nak ajar cemburu ini sebegitu, sekian. Dan dalam masa yang sama, masalah ataupun berlaku penceraian yang sekejap itu menunjukkan ciri wanita soleh itu tak langsung ceritakan apa-apa dah tentang Nabi SAW. Bercerai je, Sayyidatina Hafsah khalwat, diam, tak jumpa siapa-siapa, jumpa pun dia diam. Berintih hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya tidak menceritakan keburukan dan sebagainya. Malaikat turun minta rujuk kembali Sayyidatina Hafsah. Boleh tak pakai halangan, tuan-tuan yang menurut Allah SWT? Boleh ketika mana berbuat. Intinya ataupun fokusnya adalah soal macam mana kita ataupun semua jaga sikap masing-masing. Kalau tak boleh kawal sikap, maka lebih eloklah kita gunakan hijab seperti mana halnya wanita solehah daripada kalangan isteri Nabi SAW. Kalaupun hijab itu tak mampu nak kawal istiqamah dalam menghindar fitnah wanita itu, maka mengajilah pada hari yang lain. Kan ada satu hukum fiqh, hukum dalam mazhab Syafi'i itu, hukum untuk wanita yang cantik sangat ni, dia mesti memakai hijab muka pula. Bahkan kena pakai hijab muka pula. Bahkan dalam fiqh mazhab Syafi'i itu ada satu hukum yang menyatakan siapa syarat-syarat wanita yang boleh pergi solat jemaah di masjid ataupun di surau adalah orang perempuan yang tak cantik sangat. Itu dalam syarat tu lah. Minta maaf banyak. Cuma nak sebut dalam hukum fiqh itu, syaratnya kalau terlampau cantik sehingga menarik semua ataupun kebanyakan perhatian orang, maka dia tak boleh datang solat berjemaah. Sampai sebegitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi Musa pun, tuan-tuan, kita sambung kisah Nabi Musa dan salam tadi. Lepas tu Nabi Musa pun bantulah dua adik-beradik ini yang tadi tengah
yang tadi tengah malu-malu duk sembunyi dengan lelaki, lelaki yang pengembala yang lalu duk bagi air itu, maka Nabi Musa alaihi salam pun bantulah mereka berdua, lalu dia ambilkan satu timba dalam riwayat ini, dia ambilkan satu timba gayung, apa lagi cebok, apa lagi namanya tu, kan, timba yang cantik dan kuat, yang biasanya dibawa oleh 2-3 orang lelaki. Nabi Musa angkat seorang-seorang. Kalau orang lain angkat 2-3 orang, dia angkat seorang je. Nabi Musa ni sangatlah kuat. Nabi Musa angkat sendiri, bahkan diberikan Nabi Musa ketika itu, tenakannya itu bukan seekor dua, beratus ekor unta, yang akhirnya Nabi Musa AS sendiri yang bagi minum. Padahal waktu itu baru balik daripada jalan yang jauh. Maka selepas daripada itu, kekuatan Nabi Musa itu digunakan juga untuk kebaikan, seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi samakan Sayyidina Umar ini dengan Sayyidina Musa alaihi salam, sehingga Nabi sampai sebut, kalaulah selepas aku ada Nabi kalaulah selepas aku ada Rasul yang akan dilantik, maka Umarlah orangnya. Sebab dia sama betul dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Keras, kuat Nabi Musa ini. Sangat kuat Nabi Musa ini, sehingga kisah Nabi Harun itu alaihi salam, ketika mana nak tunjuk kuatnya Nabi Musa ni tuan-tuan, Nabi Musa itu dia boleh pegang janggut Nabi Harun itu. Pegang janggut Nabi Harun dan kemudian dicampaknya sahaja dengan sebelah tangan. Nabi Harun tu tercampak kerana pegang janggut sahaja. Kuatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya ibna ummi, kata Nabi Harun kan dalam Quran. Ya ibna ummi la ta'khudh bilihyati. Harun tu kan lembut sangat. So bahasa dia, ya ibna ummi la ta'khudh bilihyati. Macam tu kan. Wahai anak ibu, janganlah kau tarik janggut aku. Kenapa? Maka Nabi Musa kata, kenapa kau biarkan mereka itu dalam kebatilan? Marah Nabi Musa tentang kebatilan-kebatilan, sehingga kekuatannya itu kadang-kadang terkeluar kerana kebatilan orang. Kali ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kekuatannya digunakan untuk membantu 2 orang wanita yang lemah. Lepas dah bagi minuman ternakan, maka Nabi Musa ketika itu tidak langsung bertemu dengan adik berdua, apa tu namanya, wanita berdua begitu. Tak ada bual lah, tak ada. Nabi Musa habis bagi minuman begitu, terus pergi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, 2 ciri-ciri orang soleh adalah lelaki sejati dan perempuan itu tidak memperpanjangkan perbualan mereka. Kemudian ketika mana Nabi Musa AS pergi, ketika itulah, ya Allah, Nabi Musa kata, saya lapar. Dia merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, penatnya. Ketika mana lapar itu, kedua adik-beradik tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masa tu dah tak ada dah. Tiba-tiba salah satu daripada 2 orang itu, diutuskan oleh ayah mereka datang lagi sekali kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam keadaan disebut dalam riwayat itu alal istihya, dalam keadaan yang sangat-sangat malu-malu. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, adik-beradik 2 orang ni, dia bukan datang ketika jumpa Nabi Musa malu-malu, tuan-tuan. Disebut dalam riwayat, mereka itu malu ketika mana diutus oleh ayahnya lagi. Apa tanda mereka malu-malu, tuan-tuan? Merah-merah muka, kata ulama dalam riwayat tersebut. Merah-merah sangat muka, kerana belum pernah bertemu lelaki secara berdepan begitu. Nak bagi makanan sahaja, nak bagi jemputan sahaja. Istihya, belum pernah berinteraksi dengan lelaki dengan terlampau lama. Itu kan wanita solehah. Itulah antara ciri yang kedua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, cirinya itu pemalu sangat. Lagi-lagi kalau kita buat ambil zaman sekarang ni, tuan-tuan, masa nak bersalaman nikah tu kan, malu, tuan-tuan, nak salam, nak sentuh isteri tu, selepas daripada akad nikah, sangat-sangat malu. Lama sangat nak selesai bagian salam saja. Orang pula tengok ramai-ramai. Tapi beza, tuan-tuan, dengan budak, astagfirullahaladzim, dengan orang-orang yang sekarang, trending sekarang. Siap dikucupnya isteri depan orang ramai. Di dahi, walaupun di dahi, bergambar outdoor dengan berpelukan, sedangkan orang yang ambil gambar photoshoot itu merupakan orang ajnabi, orang luar, tuan-tuan. Mana malunya kita? Mana kenapa Allah tak selitkan sifat ciri solehah wanita ke dalam diri kita? Kenapa tidak ada sifat lelaki sejati dalam diri kita? Tuan yang dimuliakan Allah, adakah kerana Allah saja nak jauhkan kita daripada syurga yang paling tinggi?
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau ketika itu kahwin tu kan, sehingga kita ni kalau berlaku salam tu kaku. Habis salam kaku terus. Nak berjumpa, nak bercakap pun malu. Inilah yang kita namakan sebagai Siratu Musa. Siratu Musa, jalannya Nabi Musa alaihissalam dan isterinya. Hingga masa nak jumpa Sayyidina Musa alaihissalam, adik yang seorang tu, nak jumpa Nabi Musa alaihissalam. Tamshi ala istihya, kata Nabi SAW. Beliau itu jalan dengan sangat-sangat malu-malu. Malu-malu, ragu-ragu. Jalan sebelum bertemu Nabi Musa lagi. Sehinggalah lepas dah jumpa Nabi Musa alaihissalam, maka diberitahukan, tuan-tuan, dia nak cakap pendek je, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Pendek sangat. Tapi malu sebab apa? Malu sebab ayahnya suruh menunjukkan, ayah suruh beliau tunjukkan kepada Nabi Musa jalan balik rumah. Malu, tuan-tuan. Sehinggalah beliau berkata, sesungguhnya ayahku mengundang kamu untuk bagi ujrah, bagi upah atas sebab kerja kamu menternak ataupun bagi minum ternakan-ternakan kami tadi. Dah. Sudah. Itu saja, tuan-tuan. Ucapan-ucapan yang dirakamkan dalam Al-Quran tentang mereka berdua ini. Hanya begitu saja. 2-3 perkataan saja yang mereka bercakap. Yang akhirnya, kalau kata ulama, Musa ketika itu hanya mengangguk dan pergi. Ayah nak ngundang kamu pergi rumah sebab upah. Angguk saja, tuan-tuan. Bangun, pergi. Ketika bangunnya itu, perginya itu, maka diikut oleh isterinya ataupun bakal isterinya Nabi Musa ketika itu di belakang. Jalan, tuan-tuan, tak bercakap apa-apa. So berpergian macam mana? Macam mana kaedah dia orang balik pergi rumah Nabi ke rumah ayah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana kalau dibayangkan oleh ulama ketika itu, Sayyidina Musa alaihissalam duduk di depan dan wanita yang belum dikahwininya itu duduk di belakang. Tak ada jalan seiring. Bahkan dalam fiqh ataupun ialah dalam fiqh mazhab Syafi'i itu tidak ataupun makruh seseorang wanita berjalan di hadapan seorang lelaki dan makruh juga seorang lelaki berjalan di belakang wanita. Sehingga Sayyidina Umar duk tiru Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Umar dalam hidup dia tidak pernah dia berjalan di belakang seorang wanita. Tak pernah. Jalannya tak seiring Nabi Musa alaihissalam dengan wanita tadi, tak seiring pun. Tak ada pakai daun pisang macam kita. Tiba-tiba jalan-jalan hujan lebat pula macam cerita Bollywood begitu kan. Jalan-jalan hujan, ambil daun keladi, daun pisang, payung. Payung-payung, nak payung tak? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada seiring langsung. Satu depan, satu belakang. Akhirnya macam mana Nabi Musa alaihissalam tahu rumahnya wanita tadi? Sebut je lah. Maka wanita tersebut dalam riwayat sebut saja daripada belakang Nabi Musa alaihissalam tanpa memandang ke belakang dengan suara yang tidak dilembutkan. Belok kanan, belok kiri, gitulah kan. Jalan lurus. Gitulah, seolah-olah begitu. Jalan lurus, belok kanan, belok kiri. Dah macam Waze tu kan. Waze ni kalau kita dengar, dia tak lembut, tuan-tuan. Belok kanan. Dia tak ada macam turn right. Dia tak ada macam lembut-lembutkan suara, tak ada. Tiada suara manja dalam Waze. Begitulah kita ataupun begitulah ketika itu peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Sampai di rumah, wanita tadi guna bahasa kiasan begitu. Sampai sahaja di rumah, wanita tadi masuk ke dalam rumah menggunakan bahasa kiasan kepada ayah dia. Ayah kata apa? Nampak tak lelaki tu? Baik kan dia? Kuat kan dia? Kuat sangat. Dia boleh angkat gayung tu. Kalau 3 orang angkat, dia boleh angkat seorang. Dia cerita begitulah pada ayah dia. Tuan-tuan memang Allah SWT. Sampai kata wanita itu pada ayahnya, macam mana kalau kita bagi je Sayyidina Musa ini beli kerja dengan kita. Gantikan kerja ayah lah. Dia cakap begitu. Sehingga kata ulama, perempuan solehah, wanita solehah, ciri-ciri wanita solehah itu bila berkait dengan perkara lelaki, dia akan malu-malu untuk terus bercakap secara terang-terangan. Terutama tentang ajnabi. Cakap, bahkan dia hanya cakap yang baik-baik sahaja. Kami kata riwayat tersebut mengatakan wanita itu kami juga susah. Kata wanita itu kami juga susah sebab kami ini perempuan, nak gembala kambing pun susah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, keluarga yang soleh-solehah ini akhirnya ayahnya faham. Ayahnya kata apa? Ayahnya faham bahasa yang macam ni. Bagi seorang perempuan yang tak pernah bercakap dengan orang lelaki, anaknya itu tak pernah bercakap sebegitu.
Akhirnya nampak, oi ni modus operandi anak aku ni. Kan? Tapi tuan-tuan perasan tak? Bahasanya itu sopan. Bahasanya itu elegan. Nampak tak lelaki tu kuat sangat ya? Baik sangat dia. Boleh tak kita jadikan dia pekerja kita? Bahkan bukan terus cakap jumpa ayah. Ayah aku nak nikah dengan dia lah ayah. Tak nak nikah, tak kaki merajuk sampai ayahnya sakit, kena masuk hospital, kena anxiety. Tak ada tuan-tuan. Elegan, manja dengan ayahnya, tetapi ayahnya pun faham sebab tak pernah wanita, tak pernah anak-anaknya ini komen tentang lelaki seperti ini melainkan dia tertarik dengan lelaki tersebut. Maknanya dia dah ada hati dah. Maka kalau tengok orang-orang dulu tuan-tuan yang melakukan Allah SWT, kalau dulu termasuklah ayah saya. Ayah saya dulu melamar mak saya cerita pasal ayah saya. Ayah saya dulu melamar mak saya menggunakan burung kakak tua. Kan datang malu-malu begitu, datang nak melamar mak saya itu, dia bawa burung kakak tua di tangan, bawa jumpa atuk saya begitu. Rupanya datang tu diam je. Assalamualaikum makcik. Dekat sini dekat ada hadiah ni. Atuk saya tu kata nak ambil burung tu. Atuk saya kata ingatkan burung tu sebagai hadiah. Rupanya di paruh burung itu ada surat. Begitu. Maka bukan sini hadiahnya di paruh burung. Dia ambil surat itu. Rupanya surat itu menunjukkan bahawa tertarik dengan anaknya dan berkahwinlah mereka. Begitulah kisah lamaran orang dulu-dululah. Sopannya. Sopannya itu sopannya anaknya isteri Nabi Musa AS tadi. Diminta ayahnya untuk dijadikan pekerja. Kata ayahnya ditawarkan, akhirnya ayahnya faham dan akhirnya di situ juga ayahnya kata, kami tawarkan Nabi Musa AS menjadi suami, tapi dalam masa yang sama maharnya adalah mesti bekerja selama 8 hingga 10 tahun. Lagi pandai bapak dia. Nak tak kamu nikah dengan anak aku? Sesungguhnya kami ini orang baik, bahasanya kan dalam Quran itu. Sesungguhnya kami ini orang baik, orang yang sangat terjaga. Bukan orang yang sembarangan. Orang yang aku jaga sejak kecil. Maukah kamu menikah dengan anakku dengan mahar kerja selama 8 tahun ataupun 10 tahun? Terserahlah nak pilih 8 ke 10. Tuan-tuan, berat tuan-tuan maharnya. Nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan wanita yang ingin dinikahinya pun, yang ingin dinikahi oleh Nabi Allah ini pun sangat-sangat hebat hingga maharnya itu sangat mahal, 8 tahun. Kalau 3,000, dia jadi 24,000 lah. Itu dari segi duit. Belum cerita dari segi tenaga dan sebagainya. Yang akhirnya Nabi Musa AS setuju juga untuk berkahwin dengan wanita tersebut sebab lelaki sejati. Dia faham wanita itu sangat hebat. Kalau tak, Saidina Musa pun tak sanggup nak bekerja begitu lama selama 8 tahun. Yang kita sebut sengsara yang akan membawa nikmat. 8 tahun kerja, barulah boleh mendampingi wanita solehah. Kalau bukan isteri yang solehah, dah tentu kita tak sanggup ataupun Nabi SAW sendiri tak sanggup untuk harungi perjalanan dakwah yang hebat. Tengok Nabi SAW. Sanggup berada di Mekah dengan dakwah yang berat. Sebab siapa tuan-tuan? Sebab Khadijah. Khadijah ketika itu, seorang-seorang belum ada Sayyidatina Aisyah. Sebab Sayyidatina Aisyah, mungkin tak dapat nak menggantikan Sayyidatina Khadijah dalam urusan-urusan dakwah yang berat ketika itu di Mekah. Maka Aisyah itu akhirnya hadir dalam kehidupan Nabi SAW lepas masuk ke Madinah. Ketika itu dakwah jauh lebih mudah. Tapi ketika di Mekah, bukan Aisyah yang mendampingi Nabi SAW, tapi Khadijah. Dasiruni kata Nabi SAW. Zammiluni. Itu kata siapa tuan-tuan? Itu kata Rasul SAW kepada Sayyidatina Khadijah. Kata Allah, ketika Sayyidatina Khadijah selimutkan Ar-Rasul itu, kata ulama, ketika mana Sayyidatina Khadijah itu menyelimutkan Ar-Rasul itu, menyebabkan Rasul itu tidur kepenatan. Tidur yang penat dan ketenangan bersama dengan selimutnya isteri solehah. Kemudian tengah tidur-tidur, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Allah panggil balik, Nabi, bangun. Beri lagi peringatan. Bangun lagi tuan-tuan. Kemudian minta tolong lagi dengan Khadijah, zammiluni. Bangun lagi. Lepas bangun, datang balik kepada Sayyidatina Khadijah. Zammiluni. Selimutkan aku. Rasa kecewa, rasa stres, rasa penat, rasa sedih. Selimutkan lagi oleh Khadijah. Tenang lagi.
tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan perlukan kita ini ada seorang wanita yang luar biasa, yang mengerti tentang agama, yang faham dakwah, yang loyal terhadap agama, untuk menguatkan seorang lelaki dalam dakwahnya di luar rumah. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wanita sehebat ini sepatutnya didampingi oleh suami yang bukan kerjanya hanya memarahi isteri kerana tak patuh kata-kata. Kita perasan zaman sekarang tuan-tuan, bukan terbalik. Si suami tidak memahami tanggungjawab mereka sehingga mereka rasa isteri sahaja yang bertanggungjawab di dalam rumah. Dimarahnya isteri kerana tak nak ambilkan kopi. Diugutnya isteri dengan cerai. Kan, dah lah isteri tu tak ada kerja, tak pandai bawa kereta, macam-macam tak pandai. Kita panggil apa istilahnya tu, tak boleh buat kerja sendiri, yang akhirnya lelaki itu mengambil kesempatan terhadapnya. Suami bukan kerjanya memarahi isteri kerana tak patuh kata-kata. Bahkan Nabi SAW, sifat Nabi, balik-balik tengok isterinya sibuk, beliaulah yang jahitkan pakaian. Balik-balik tengok isterinya sibuk, ada makanan ke tak ada. Beliau terus berpuasa kerana memahami kepenatan seorang isteri yang menenangkan seorang suami. Suami bukan kerjanya marah-marah isteri, bahkan suami itu kerja paling besarnya adalah kerja dakwah, yang nanti Allah sendiri, kerana sikap dakwah dia, kerana dia nak dakwah ke orang, dia selalu berikan peringatan-peringatan. Akhirnya dakwahnya itu nanti Allah akan ganti sendiri, beri sendiri kelembutan dan ketenangan di dalam rumah itu, iaitulah seorang isteri yang salihah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, bukan saya tak setuju perempuan pergi keluar berdakwah dan sebagainya, bukan tak setuju. Cuma yang lebih ataupun kerja tersebut lebih beratnya untuk lelaki. Begitulah. Lebih beratnya untuk lelaki, sebab wanita ni macam mana pun dia boleh mendatangkan fitnah. Dia boleh mendatangkan fitnah macam-macam lah, dengan pakaiannya yang agak sukar dijaga, yang kadang-kadang bila keluar tu banyaklah hukum hakam yang perlu dijaga dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Sebab apa dakwah itu kepada lelaki? Sebab dakwah itu berat. Tengok Nabi SAW berat tak? Berapa kali tumpah air mata Nabi SAW. Kerana hanya nak ingatkan je, sembah Allah, sembahyang. Itu je tuan-tuan. Kerana nak mempertahankan wanita. Jangan buat wanita macam tu. Jangan buat wanita macam ni. Layan perempuan sebegini. Jangan jadikan perempuan itu seperti hamba. Tuan-tuan, dakwah Nabi itu nak ajak pada kebaikan yang berat begitu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Berat. Tapi kerana pencapaian ataupun keikhlasan yang seperti itu, maka Allah hadiahkan. Untuk orang yang sama-sama ikut macam Nabi buat. Untuk orang yang berdakwah itu, satu ketenangan jiwa. Satu ketenangan jiwa selepas daripada berdakwah itu. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah lah pemilik semuanya. Sebab Allah lah pemilik ketenangan. Sebab Allah lah pemegang jiwa-jiwa. Sebab Allah lah yang akan menenangkan hati. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang memberikan nikmat. Nikmat-nikmat yang kita rasa kadang-kadang, wah sedih ni, wah kecewanya aku hari ni. Sedangkan perkara tersebut adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah. Sebenarnya Allah beri kekecewaan itu sebagai satu hadiah. Allah beri rasa sedih sebenarnya sebagai satu hadiah. Hadiah apa tuan-tuan? Hadiah untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah untuk kita kembali bertaut dengan jalan Allah. Hadiah untuk kita mulakan ataupun jentikan hati kita untuk Allah saja-saja bagi, untuk kita mula nak tahu rasa. Oh, inilah rupanya rasa kerinduan, rasa ketenangan yang sebenar.
inilah rupanya rasa menyayangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, inilah rupanya jalan dakwah yang kita rasa sebenarnya susah. Kita rasa sebenarnya berat, tapi dalam berat sebegitu, orang yang melaluinya dengan sangat baik, dengan mengikut perintah Allah sebenar-benar, ada satu ketenangan yang Allah jalankan dalam hati dia. Allah lintaskan dalam diri dia, Allah letak dalam kepala dia, Allah timpakan dalam badan dia, supaya dia rasa tenang dan sangat-sangat selesa yang Allah sebut ataupun Nabi SAW sebut, itulah dia yang kita panggil Raudhah min Riyadil Jannah. Itulah dia namanya syurga daripada syurga-syurga yang Allah tetapkan, iaitulah rasa ketenangan dalam kesusahan, rasa kesengsaraan dalam kedamaian, rasa penat dalam berdakwah tersebut akan menghasilkan satu keilmuan ataupun satu ketenangan yang akhirnya itulah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini tidak menjadi orang yang sentiasa dijauhkan Allah daripada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara ciri-ciri wanita solehah. Ciri-ciri wanita solehah ada beberapa lah. Saya tak sebutkan secara poin-poin begitu, tapi begitulah antaranya. Tidak bermanjang-manjangkan perkataan, tidak suka melembut-lembutkan kata-katanya. Dia suka mengeraskan suaranya apabila berdepan dengan ajnabi dan sebagainya. Banyaklah tadi, insya-Allah Taala, moga-moga kita menjadi yang terbaik. Bahkan bukan sahaja wanita wanita yang perlu ubah ataupun wanita yang perlu kejar ciri-ciri ini, bahkan wanita lelaki juga perlu menunjukkan satu sifat kejantanan, satu sifat sejati mereka dengan apa yang kita belajar hari ini. Kalaulah wanita itu tidak boleh berlembut-lembut dengan lelaki, maka begitu juga lelaki tidak boleh berlembut-lembut dengan wanita. Kalau dah perempuan tak boleh nak memanjang-manjangkan kata-kata dengan lelaki, maka kita lelaki pun tidak perlulah memanjang-manjangkan perkataan, melainkan yang perlu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Itulah ciri-ciri wanita solehah di syurga. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah saya kata perkara tersebut satu halangan ataupun mesti ikut. Cuma itu adalah ciri-ciri wanita yang Allah sebut banyak dah dalam Quran. Rata-rata siapa pun, Sayyidatina Maryam, isterinya Sayyidina Musa alaihi salam. Siapa lagi dalam Quran disebut, Allahumma salli ala Muhammad, banyak sangat disebut dalam Quran itu. Semuanya menunjukkan 44 kisah itu, semuanya sifatnya sebegitu. Moga-moga kita dikurniakan dengan sifat-sifat ahli syurga sebelum masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Moga memberi manfaat. Minta maaf 15 minit awal kot. 10 minit awal begitulah. Mungkin saya boleh bagi satu Allahumma salli Muhammad, satu ruang untuk soalan jika ada. Okey, kita buka soalan untuk bertanya. Silakan. Ada soalan? Ya, ada soalan. Uniknya cara ayah ustaz. Unik, alhamdulillah. Beri tunjuk ajar anak-anak begitulah. Okay, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya rasa setakat itu saja. Semua dah jelas Ustaz ya, faham dah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim atas pencerahan dan pengurusan ilmu mengenai ciri-ciri wanita salihah yang begitu menarik, padat dan terpinci sekali, seperti sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana Siti Maryam binti Imran yang hidupnya sering dikisahkan dalam Al-Quran ya, dan namanya dijadikan salah satu surah di dalamnya, surah Maryam. Selain Maryam, nama para isteri Rasulullah SAW juga sering disebutkan dalam ayat Al-Quran. Mereka adalah gambaran wanita solehah dalam Al-Quran yang biasa dijadikan panduan bagi para muslimah pada hari ini. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya yang sepenuhnya tanya dalam Allah SWT, dan saya mewakili dan juga pihak pengurusan juga mengucapkan terima kasih kepada para jemaah kerana sudi duduk di Kelab Sahabat Jutaan ini untuk sama-sama mendapatkan informasi dan bagi menangguhkan kuliah 2 hari kita ini Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami untuk sentiasa mentaatimu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami untuk menjadi orang yang memegang ciri-ciri wanita dan lelaki yang soleh-solehah, wanita dan lelaki yang ada ciri-ciri syurganya ya Allah, sebelum kami menjejakkan kaki ke syurga. Allahumma yassir lana umurana, mudahkan semuanya ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina, dan rehatkanlah hati-hati kami supaya kami diberikan ketenangan yang sebenar-benarnya olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tangguh dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.